Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Emilia binti Ibrahim daripada Politeknik Melaka akan membentangkan kajian yang bertajuk Pemerhatian Pemilihan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Melaka menjelang fasa peralihan endemik COVID-19. Umum mengetahui kita telah melalui pandemik COVID-19 selama hampir 2 tahun dan ini menyebabkan banyak sektor sosioekonomi kita telah terjejas teruk. Begitu juga kita dalam sektor pendidikan yang mana telah berubah daripada PDP secara konvensional iaitu bersemuka kepada PDP secara atas talian sepenuhnya. Akan tetapi pada April 2022, fasa peralihan endemik telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Dengan itu, pelbagai sektor sosioekonomi negara telah diberi kelonggaran dalam fasa ini. Baiklah, sebagai pengenalan, di Politeknik Melaka iaitu di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, sekitar pandemik kita telah melakukan kelas teori seluruhnya menggunakan pembelajaran atas talian. Okey, dan kerja amali mengikut penggiliran untuk pelajar hadir ke Politeknik. Ini bagi mengurangkan kapasiti ataupun untuk kita kawal bilangan pelajar yang hadir secara bersemuka. Pembudayaan penggunaan Microsoft Teams juga diguna pakai di JKE dan Microsoft Teams ini disebabkan pensyarah dan pelajar telah install, telah ada aplikasi ini di komputer, di laptop, di telefon pintar dan ini kita mengguna pakai secara seragam supaya mudah untuk berkolaborasi. Okay, terutamanya ketika kita menggunakan live teaching ataupun pembelajaran secara sinkronus. Okay, jadi pelajar telah mengetahui menu yang ada di dalam Microsoft Teams. Jadi budaya ini dilihat amat selesa dilaksanakan sehingga kini walaupun Malaysia telah berada di peralihan endemik. Jadi kajian saya ini ingin melihat sejauh mana pemilihan pelajar setelah kita melalui fasa kembali ke normal ini. Kajian literasi saya umpamanya Aswan A 2020 mendapati pelajar sangat selesa menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram dalam proses PDP dan kajian ini selari dengan dapatan oleh Cheer SLS. Okay. Pelajar kita pun begitu. Mereka amat selesa untuk chat ataupun kadang-kadang menghantar tugasan di WhatsApp dan Telegram. Disebabkan ianya mudah diakses iaitu hanya di telefon pintar. Kemudian Hakim dan Rahman AA mendapati bahawa Zoom meeting dilihat lebih praktikal dan efisien untuk sesi pembelajaran para pelajar kerana komunikasi secara langsung lebih mudah berbanding komunikasi secara bertulis atau chat. Manakala WAF Dewi pula mengatakan kaedah PDP secara atas talian ini menjadi lebih efektif dengan kerjasama di antara pensyarah, pelajar dan ibu bapa di rumah. Dan sekitar pandemik kita telah melihat ibu bapa memberi kerjasama yang baik, menyediakan peralatan-peralatan peranti yang bersesuaian untuk memudahkan dan bagi melancarkan proses PDP anak-anak mereka. Berikut pula adalah kaedah kajian yang saya guna pakai. Pada mulanya, apabila telah melalui fasa endemik, saya melihatkan kebanyakan pelajar telah selesa dengan aplikasi yang telah mereka guna selama ini. Oleh itu, saya membangunkan soalan kajian selidik ini menggunakan Google Form dan diedarkan kepada 47 orang pelajar responden iaitu yang terdiri pada pelajar semester 2 yang mana mereka telah melalui fasa bersemuka ketika amali dan secara totally waktu kuliah. Dan apabila telah mencukupi sasaran saya, maka saya mengumpul semua jawapan dan menganalisa kajian selidik serta membuat laporan kajian. Berikut pula adalah dapatan, iaitu kalau kita tengok daripada Rajah 2 ni, peratusan responden yang bersetuju kuliah diteruskan secara atas talian adalah sebanyak 76.6%. Ini menunjukkan bilangan yang besar, peratusan yang besar. Sementara Raja 3 pula, peratusan responden yang bersetuju kuliah secara atas talian lebih memberi fokus. Katanya mereka boleh fokus dan dapat melihat dengan jelas presentation daripada pensyarah. Ini pula membawa kepada 63.8%. Daripada kedua-dua rajah ni, kita boleh nampak peratusan yang besar. Mereka bersetuju untuk pembelajaran atas talian adalah amat memberi manfaat kepada mereka.
Okey, sekitar 36.2% responden yang tidak bersetuju kuliah dijalankan secara atas talian adalah disebabkan beberapa faktor. Okey, antaranya adalah liputan internet yang agak perlahan dan sedikit sebanyak mengganggu sesi PDP kerana kadangkala suara pensyarah menjadi kurang jelas. Okey, sementara ada lagi, mereka juga, mengatakan gangguan rakan serumah yang bising dan tidak memberi kerjasama semasa kelas sedang berlangsung. Rakan-rakan tidak menghiraukan, rakan yang sedang menjalani kuliah, eh. Jadi, ketiganya masalah teknikal seperti pelajar lain yang tidak menutup mikrofon juga mengganggu sesi perkuliahan atas talian. Okey, ini biasa kita tengok, sekiranya pensyarah itu tidak mengawal, ah, tidak membuat kawalan ke atas, mikrofon pelajar, maka kadang-kadang, PDP itu menjadi sedikit bising. Seterusnya, pelajar yang terbiasa menjalankan kelas secara bersemuka menghadapi kesukaran untuk memahami kursus yang diajarkan secara atas talian. Jadi ini untuk pelajar yang suka ke arah konvensional, mereka lebih suka kepada kaedah bersemuka. Raja Empat menunjukkan keputusan dapatan tentang masalah internet. Okey, dapat dilihat di sini bahawa 31.9% sahaja pelajar yang mempunyai masalah internet, manakala 68.1% lagi mengatakan tidak mempunyai masalah internet. Untuk itu, responden yang mengalami masalah internet kerana disebabkan beberapa faktor seperti terpaksa berkongsi Wi-Fi ataupun capaian internet dengan rakan serumah yang begitu ramai sehingga kan capaian internet menjadi terlalu perlahan. Sementara lokasi kediaman yang sememangnya tidak mempunyai liputan internet yang kuat dan stabil, ini terutama pelajar yang berada di kawasan yang terpencil, yang jauh daripada kawasan liputan internet. Okey, selain itu, kekangan kewangan untuk pelajar yang bermasalah ekonomi bagi melanggan data internet yang mempunyai kelajuan yang tinggi. Seterusnya, untuk rajah 5, kita dapati peratusan responden yang mempunyai laptop atau komputer di rumah. Jadi dekat sini nampak peratusan pelajar yang telah mempunyai komputer adalah 87.2%. Ini bermakna pelajar telah bersedia sepenuhnya untuk PDP secara atas talian. Bagi Raja 6 pula, peratusan responden yang dapat melihat dengan jelas semua pembentangan pensyarah adalah 93.6%. Okay, jadi menunjukkan keputusan ini adalah besar, okay, berbanding peratusan pelajar yang ataupun responden yang tidak dapat melihat pembentangan pelajar. Kemungkinan yang segelintir itu adalah disebabkan masalah internet mereka. Untuk Raja 7 ini pula, peratusan responden yang dapat mendengar dengan jelas semua pembentangan pensyarah. Saya rasa yang ini pun disebabkan masalah internet bagi yang segelintir yang tidak dapat mendengar dengan jelas pembentangan pensyarah. Untuk kesimpulan, para pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik yang lebih memilih pembelajaran secara atas talian pada fasa peralihan endemik. Dapat kita lihat daripada dapatan sebentar tadi bahawa majoriti ataupun bilangan yang peratusan yang besar yang mana pelajar amat bersetuju dengan pembelajaran atas talian diadakan. Okey, jadi ini berdasarkan beberapa faktor seperti pembelajaran secara atas talian dapat memberi lebih fokus tanpa gangguan rakan sekelas dan mereka dapat menerima maklumat pembelajaran dengan lebih jelas, lebih mudah untuk mendengar pensyarah memberi kuliah sewaktu iaitu melalui peranti yang mereka gunakan. Okey, kemudiannya pelajar dapat melihat kembali rakaman sesi kuliah yang dapat memberikan kefahaman yang lebih dan mengesan sudut penting yang tertinggal, terutama bagi pelajar yang ingin mengulang kaji semula atau membuat assignment dan sebagainya. Kebanyakan pelajar telah mempersiapkan diri dengan peranti komputer yang bersesuaian sepanjang 2 tahun menjalani pembelajaran secara atas talian. Okay, jadi kita nampak kerjasama daripada keluarga, daripada ibu bapa yang mana telah menyediakan mereka peranti-peranti yang sesuai dengan PDP yang akan berlangsung untuk mereka. Jadi kertas kajian saya ini boleh dijadikan sumber rujukan para pensyarah di Politeknik Melaka dalam menimbangkan kaedah pembelajaran dan pengajaran atas talian yang terbaik untuk para pelajar mereka di fasa peralihan endemik COVID-19 ini. Berikut adalah rujukan yang saya gunakan untuk kajian ini. Sekian, terima kasih.